Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam kelas pendidikan Islam tahun 6. Jadi sebelum kita memulakan PDPR kita bagi kelas pendidikan Islam tahun 6, marilah sama-sama kita menadah doa, membaca doa agar pembelajaran kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan urusan kita dalam memahami setiap penerangan yang Ustaz berikan. Semua tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, kita teruskan pada pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz nak semua murid perhatikan gambar apakah, ada beberapa soalan yang Ustaz nak tanya. Yang pertama, apakah gambar ini? Ya, gambar ini adalah gambar Al-Quran. Soalan yang kedua, apakah maksud Al-Quran? Apakah maksud Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara beransur-ansur. Okey, soalan yang ketiga, mengapakah Allah menurunkan Al-Quran? Ya, Allah menurunkan Al-Quran ialah sebagai petunjuk kepada kita, sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kalau kita tiada Al-Quran, kita tidak akan kalau kita tiada Al-Quran, hidup kita akan tonggang langgang, tiada petunjuk. Jadi Allah turunkan Al-Quran yang merupakan yang mana Al-Quran ini adalah kata-katanya, dan kita akan sentiasa membenar akan kata-kata Al-Quran. Siapa yang tidak membenarkan kata-kata Al-Quran, maka dia juga tidak membenarkan kata-kata Allah. Hukum membenarkan kata Allah adalah wajib. Soalan yang keempat. Soalan keempat. Apakah kaitan pertanyaan Ustaz dengan pelajaran kita hari ini? Oh ya, betul tu. Kaitannya pertanyaan Ustaz dengan pelajaran kita hari ini ialah sebab kita hari ini nak mempelajari mempelajari pendidikan Islam akidah dengan tajuk meyakini dan membuktikan Allah bersifat kalam. Saya ulang lagi sekali, meyakini dan membuktikan Allah bersifat kalam. Sebelum itu, kita tengok apakah objektif pembelajaran kita. Yang pertama ialah Ustaz nak murid-murid dapat menyatakan pengertian Allah bersifat kalam. Itu yang pertama. Hari ini Ustaz nak kamu dapat itu. Yang kedua, Ustaz nak murid dapat membaca dalil nakli dan menerangkan pengertiannya. Lepas ini kita akan bahas, lepas kita Ustaz terangkan pengertian, Ustaz akan terangkan, Ustaz akan minta kamu baca dalil nakli dan terjemahannya. Dan minta kamu terangkan sikit. Ustaz akan dengar supaya nanti kamu pun boleh terang pada orang. Dan yang ketiga,
murid dapat menjelaskan dalil akli Allah bersifat kalam. Hilang ya. Okey. Seterusnya, pengertian Allah bersifat kalam. Okey, kita terus kepada objektif pembelajaran kita yang pertama, pengertian Allah bersifat kalam. Okey. Erti sifat kalam Allah. Hukum mempercayai sifat kalam Allah wajib. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Wajib ya. Tak boleh kita tidak membenarkan satu pun. Kita kena wajib beriman dengan bahawa Allah bersifat kalam ni 100%. Tidak boleh 99.9% pun tak boleh. Mesti 100% 100% dan lebih. Yang seterusnya, sifat kalam Allah bererti. Ini pengertiannya. Ingat, dengar baik-baik. Sifat kalam Allah bererti. Dengar baik-baik. Sifat kalam Allah bererti Allah Maha berkata-kata. Allah Ta'ala Maha berkata-kata tanpa memerlukan alat, bantuan dan perantaraan. Maksudnya ini, kalau kita manusia memerlukan mulut dan lidah, gigi untuk berkata-kata. Tapi Allah tak perlukan benda-benda itu. Kalau setengah orang tu dia terpaksa pakai satu alat moden, nak bagi dia dia cakap jelas kan, macam-macam sekarang ni teknologi kan. Tetapi Allah tak perlu pun pada mulut untuk berkata-kata. Macam mana Allah berkata tu, Allah alam lah. Tapi Allah Maha berkata-kata. Itulah hebat Allah. Kita tak tahu macam mana Allah berkata. Seterusnya, cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Kita memang tak boleh lah. Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk, hukumnya kita ni berdosa lah. Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah level dia tinggi, tak ada siapa boleh sebanding dengannya. Okey. Selesai ya. Bila orang tanya, apakah pengertian Allah bersifat kalam? Pengertian Allah bersifat kalam ialah Allah Maha berkata-kata. Kalam ni dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita ni kalam ni berarti bercakap. Allah Maha bercakap-cakap. Tapi kita nak sampai dalam bahasa akademik sikit, Allah Maha berkata-kata. Okey. Ya, okey, selesai. Mana objektif pertama kita dah tercapai. Kita terus kepada objektif yang kedua. Objektif pelajaran kita kedua ialah objektif pelajaran kita kedua ialah membaca dalil nakli. Murid dapat baca nakli. Okey, sekarang Ustaz akan baca dalil nakli ni, kamu kena ikut. Kalau Ustaz je baca, kamu tak ikut, mana tak berjaya. Tolong ikut sebab nanti ada tugasan untuk kamu. Dalil nakli. Okey, firman Allah Ta'ala. Kita nak baca dalil nakli dan terjemahannya. Kamu kena tengok betul-betul. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164, surah yang keempat. Surah An-Nisa ni surah yang keempat. Al-Baqarah pertama, surah Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dalam Quran tak percaya boleh buka Al-Quran dan semak. Surah yang keempat selepas Al-Baqarah pertama kita baca surah Fatihah. Lepas itu masuk surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi. Lepas tu surah Ali Imran. Ali Imran. Lepas itu baru surah An-Nisa. An-Nisa ni surah yang keempat dalam Al-Quran. Tapi yang ini dalil nakli ni, dalil nakli ni maksudnya dalil daripada Al-Quran, dalam kitab Al-Quran tadi. Iaitu wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164, maksudnya
Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata. Mana dalam kurungan secara langsung tidak ada perantaraan. Maknanya Nabi ada satu peristiwa, Allah telah letakkan satu peristiwa, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Ini buktinya, yang membukti dalam Quran ni kan tadi kita dah baca. Hukum ni wajib, wajib kita mempercayai Allah Maha berkata-kata. Jadi inilah buktinya bahawa Allah berkata-kata. Maknanya buktinya ada satu kisah, kisah Nabawiyah mengatakan bahawa satu masa dahulu Nabi Musa pernah berkata-kata dengan Allah di sebuah bukit, dengar suara je lah tapi tak nampak rupa. Dengar suara berkata-kata dengan Allah secara langsung. Okey. Selesai dalil nakli. Saya nak Ustaz ulang, Ustaz ulang lagi sekali sebelum kita kepada dalil akli. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164, surah keempat. Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Maknanya tak ada orang lain. Okey. Seterusnya ialah dalil akli. Apa itu dalil akli? Dalil akli ini adalah dalil akal. Akal. Kita pakai logik akal. Okey. Kita tengok macam mana logik akal dia. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Okey, kita buat. Okey, Ustaz, kita tak jelaskan satu ya. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, kata Allah tu bisu, maka berlakulah kekurangan baginya. Bila ada berlaku kekurangan, mana Allah itu bukan maha berkuasa lah. Itulah jaga kita. Sedangkan kita bertuhankan ataupun Tuhan kita adalah Allah yang mempunyai sifat maha berkuasa. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Mustahil. Sedangkan kita berkata-kata pun dia yang bagi kuasa pada kita. Dan adalah mustahil Allah itu tidak boleh berkata-kata. Tak macam mana tadi dalam dalil negeri Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Okey. Seterusnya, sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Jadi kata-kata Allah ini sempurna dan mulia. Kerana apa? Contohnya kita bagi dalil akal. Al-Quran tu sendiri. Contoh dalam Al-Quran tu membuktikan kemuliaannya. Kita nak baca Quran pun kena ada berwuduk. Kena dalam keadaan bersih, suci. Bawa Quran tak boleh seperti bawa buku. Tak boleh seperti bawa buku biasa. Tak boleh. Keduanya, bila kita nak tunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan Quran, kita baca Quran tu kita dapat pahala. Sedangkan Al-Quran itulah kata-kata Allah. Kita baca Quran tu kita dapat pahala. Kita baca kalam Allah, kata-kata Allah. Jadi itulah bukti dalil akli. Al-Quran tu menjadi bukti dalil akli bahawa Allah Maha berkata-kata dengan segala sifatnya, sifat kesempurnaannya dan kemuliaannya. Orang yang baca Quran dapat pahala. Baca Al-Quran dalam satu hadis, dalam satu hadis Allah kata baca Quran ni bukan dia kira kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya Bismillahirrahmanirrahim tu satu ayat. Dia kira satu huruf tu dia kira satu ayat. Ba, sim, mim, bismi. Satu ayat. Allah tengok berapa banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Okey. Tak rasa kamu faham, kamu dah tahu pengertian, kamu dah tahu dalil, kamu dah baca dalil dalil nakli tadi dan juga telah tahu penjelasan tentang dalil akli. Jadi
tugasan kamu. Ustaz akan terangkan tugasan kamu. Tugasan kamu yang pertama, Ustaz nak akan suruh kamu buat satu rakaman membaca, sekali baca. Tapi tadi yang tadi kena ikat mata kan, mata pelajaran pendidikan Islam Al-Quran tu kena hafaz ikat mata. Ini tak perlu. Ini baca, rakaman baca. Tak buku depan tu baca. Apa yang perlu kamu baca? Kamu perlu baca hadis tadi. Hadis dalil akli tadi. Hadis dalil dalil nakli tadi. Wa kallamallah yang firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa takliman. Itu yang Ustaz nak. Dengan terjemahan, dengan maksudnya sekali. Itu tugasan kamu yang pertama. Tugasan yang kedua, Ustaz nak minta kamu jawab soalan yang akan Ustaz diakan dalam Google Form. Itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq. Itu saja kelas kita pagi ini. Mudah-mudahan kamu dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dengan baik. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.